Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. We are targeting to generate direct sales of RM7 billion. Sekolah Kebangsaan Bruit buktikan anak Sarawak nang hebat. Sarawak Energy Berhad terima anugerah The Brand Laureate. Bukan calang-calang hebatnya murid Sekolah Kebangsaan SK Kampung Bruit. Sekolah yang terletak di utara Pulau Bruit ini menewaskan 130 pasukan lain seluruh Malaysia untuk melakar sejarah merangkul johan emas pertama keseluruhan Inovasi Kebangsaan 2019. Kejayaan diperoleh melalui penghasilan buku sains IT, ITSB. Buku ini tampil dengan aplikasi tersendiri dan memiliki pelbagai keistimewaan. Buku ini telah diciptakan bagi membantu guru, ibu bapa dan juga pelajar tahun 6, khususnya dalam mata pelajaran sains. Di mana buku ini telah menggunakan aplikasi HP Reveal, iaitu Augmented Reality, selaras dengan STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. ITSB tercetus daripada keinginan untuk pastikan setiap murid di pedalaman tidak ketinggalan menggunakan kemudahan ICT. Ia dihasilkan dalam tempoh 3 bulan melibatkan 4 orang guru dan 5 orang murid. ITSB bertujuan jadikan proses menimba ilmu sesuatu menyeronokkan. Hanya imbas aplikasinya dengan telefon pintar dan boleh digunakan pada bila-bila masa termasuk di luar talian. Muhammad Haris memperincikan bagaimana ITSB ini berfungsi. Jadi buku ini adalah kita ringkaskan mengikut tajuk-tajuk yang tersendiri. Contohnya kita menggunakan HP Reveal, hanya scan saja di sini. Terus mengeluarkan sebuah video di mana ia memberikan gambaran kepada pelajar kita apa yang berlaku di luar negara. Bukan itu saja, kita boleh juga scan dekat mana-mana dibentuk di dalam buku ini lah. Yes. So itulah inovasi yang dihasilkan oleh SK Kampung Bruit yang dapat johan emas pertama inovasi kebangsaan bagi tahun 2019. We in Sarawak Energy are very delighted in receiving this Brand National Award together with the other recipients of this prestigious award. And our brand attribute is professional, clean and humble. And we will embody this as we move forward in providing reliable, renewable and affordable energy to the people of Sarawak. Tahniah Sarawak Energy Berhad, SEB sekali lagi terima pengiktirafan. Syarikat Bekalan Elektrik Sarawak itu menerima anugerah The Brand Laureate Nation Branding pada majlis di Ibu Negara pada Khamis. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB Datuk Syarbini Suhaili menerima anugerah berkenaan daripada Presiden The Brand Laureate Dr. KK Johan. Syarbini yang ditemui wartawan Awani Sarawak berkongsi misi SEB untuk jadi pembekal tenaga utama Borneo. We are looking at growing the company to be a regional powerhouse and looking at sharing our renewable energy with our neighbours in Kalimantan, in Brunei and in Sabah through the Borneo grid. So this is one of the focus area we're looking at, the interconnection between Sarawak and the neighbouring states and sharing our renewable energy. Di peringkat domestik, SEB menyasarkan untuk memperluaskan liputan bekalan elektrik menggunakan tenaga boleh diperbarui kepada masyarakat luar bandar Sarawak menjelang 2025. Tidak hanya menjadi syarikat pembekal kuasa, matlamat SEB sebenarnya jauh lebih besar. Dengan kerjasama Kerajaan Sarawak, SEB kini sedang berusaha memajukan dan mempromosi teknologi mesra alam sekitar. And we're also looking at trying to green the energy sector in Sarawak and also transportation as well. And this includes electric vehicles and hydrogen fuel cell vehicles. And in fact, in May this year, we launched our first integrated hydrogen production facilities and refilling station, which will fill some of the buses and cars, hydrogen cars in Kuching. We have witnessed the signing of MOUs between the timber companies and their respective trading partners, which will be able to generate trade
value of RM 223 million ringgit. Expo Perkayuan dan SME Sarawak yang masuk edisi keempat tahun ini. Kalau sebelum ini jualan langsungnya berjumlah RM5 juta, tahun ini sasarannya lebih tinggi RM7 juta. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, matlamat Expo ini untuk mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan rekaan dalam industri perkayuan dan perusahaan kecil dan sederhana SME di Sarawak. It aims to provide a platform for producers and manufacturers to showcase and promote sales of their product, as well as establish networking and attract potential local and foreign buyers and investors. Expo Perusahaan Kayu dan SME Sarawak bermula pada 27 Jun hingga 30 Jun 2019 itu berlangsung di Borneo Convention Centre. Selain produk tempatan, ada juga produk yang dibawa khas dari Indonesia, Brunei, Jepun, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama bagi pastikan setiap projek yang dirancang dan sedang dilaksanakan di Sarawak berjalan lancar. Kerjasama melibatkan 631 projek persekutuan yang dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Komitmen itu dicapai dalam pertemuan timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Menteri Kerja Raya Barubian pada Mesyuarat Majlis Tindakan Negeri MTNG Sarawak. Komitmen ini buktikan kerjasama erat dan keseriusan Kerajaan Negeri dan Persekutuan bagi pastikan agenda pembangunan di Sarawak diambil perhatian. Pada masa sama, semua agensi persekutuan dan negeri disaran bekerjasama bagi lancarkan perjalanan projek-projek ini. Selepas ini, Sarawak di landasan tepat capai sasaran 5 juta pelancong. Bagi sesiapa yang ingin nikmati suasana Little Sarawak, jangan lupa datang ke Menara Hub Seng Kuala Lumpur esok. Sehingga Ahad ini ada Borneo Weekend Live Performance yang akan mengenengahkan budaya Sarawak di ibu kota. Program anjuran Sugar Bun ini bertujuan mempromosi Sarawak dan rangkaian restoran makanan itu sendiri. Okay, firstly and foremost, this event is held in conjunction to closing Gawai's festival in Borneo. So therefore, we thought this year we'll do a big celebration in Kuala Lumpur in our outlet lah, in KL. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah bazar, tarian orang Ulu, Iban dan Bidayo. Orang ramai juga berpeluang menyertai pertandingan sumpit dan bengkel main sape. Anda teruja untuk tahu keunikan dan juga kesenian yang menarik di Borneo? Jangan lupa saksikan Borneo Weekend di Sugar Bun Hub Seng pada esok hari 29 hingga 30 Jun. Jumpa anda di sana. Hai, anda bersama saya Helong dan Vince. Dan kami dari Sugar Bun ingin menjemput anda semua ke Borneo Weekend pada hujung minggu ini 29 hingga 30 Jun 2019 di Menara Hub Seng 1 Kuala Lumpur di Sugar Bun Borneo Asian Food. Seterusnya, Sarawak kini berada di landasan tepat bagi capai sasaran menarik 5 juta pelancong menjelang penghujung tahun ini. Ini berdasarkan peningkatan 2.68% pada 5 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu.
Menurut Menteri Muda Pelancongan, Seni dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin, peningkatan ini didorong kempen Melawat Sarawak 2019. Setakat tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sejumlah 1,797,634 pelancong datang ke Sarawak berbanding 1,750,640 pada tempoh sama pada 2018. Dan kebanyakan pelancong datang dari Brunei, Indonesia dan China. Kim Shin menambah pihaknya optimis lebih ramai pelancong hadir pada Julai dan Ogos. Ini ditambah dengan penganjuran Rainforest World Music Festival RWMF dan Borneo Jazz Festival BJF yang akan membuka tirai Julai ini. Antara tarikan terbaru di Miri adalah Wireless Walk. Terletak di Jalan North Yew Seng, projek ini dah hampir 100% siap. Apabila siap nanti, ia akan jadi medan rezeki kepada peniaga kecil sekaligus merancakkan kegiatan ekonomi setempat. Projek ini hasil usaha Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS Cawangan Miri dan Persatuan Peniaga Bumiputera Miri Sarawak PBMS. Bendahari DUBS Cawangan Miri, Victor Temenggung berharap peniaga kecil di bandar minyak itu perlu manfaatkan potensi dan peluang yang ada di Wireless Walk itu nanti. Kata Victor, projek berkenaan adalah hadiah kepada peniaga Bumiputera di bandar raya ini. Victor pada masa sama menyeru agensi-agensi kerajaan berkaitan dan pelaksana beri sokongan sewajarnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Prihatin mengenai pentingnya pendidikan awal kanak-kanak, Kerajaan Sarawak telah luluskan dana RM16 juta. Peruntukan itu sebagai geran tahunan khas GTK kepada institusi pendidikan awal kanak-kanak Sarawak. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, setiap 3,200 buah taska dan tadika berdaftar di Sarawak akan terima RM5,000. Jelasnya penyerahan GTK itu penting bagi menyediakan makanan seimbang untuk kanak-kanak selain melibatkan ibu bapa dalam pendidikan dan pembelajaran anak masing-masing. Kata Fatimah, ini pelaburan jangka panjang Kerajaan Sarawak. Ini kerana prasekolah berkualiti tinggi boleh membantu kanak-kanak menjadi seseorang yang mempunyai kelayakan yang baik. Setiap atlet Sarawak perlu bebas dadah. Itu tegas Presiden Persatuan Angkat Berat Negeri Sarawak PABNS, Gerald Rentap Jabu. Kata Gerald, setiap atlet Sarawak yang bakal menyertai sebarang kejohanan perlu melalui proses saringan air kencing. Jelas beliau pihaknya mempunyai kaedah tersendiri dalam membendung gejala penggunaan bahan terlarang tersebut. Dan untuk atlet kita diberikan kursus daripada WADA dan juga daripada ADAMAS. Ini adalah agensi anti-doping Malaysia untuk memberitahu dari barang-barang ini memang tidak ada. Kita membuat pendarahan dari segi seminar dan juga kita di Sarawak ini kita ada lebih lagi sampai coaches dan atlet kita membuat aku janji. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan kejohanan angkat berat junior dan senior kebangsaan Sarawak 2019 di Kuching. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri, salam hormat dan Assalamualaikum.